Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah hikmataka wa anshu alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, terima kasih Dr. Salisa. Terima kasih kepada FTI, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik, dan terima kasih juga pada Pepal TDA Dr. Azhar untuk arrange kita sesi satu hari ni. Okey, makluman semua, hari ini kita nak bagi taklimat berkaitan MPU 3312 dan warisan laut ya. Okey. Tapi specifically kita nak bercakap berkaitan dengan citra especially. Sebab untuk makluman semua kita ada perubahan pada semester sedikit sahaja. So, untuk makluman Datuk, Profesor, Sahaja, Doktor dan Tuan-Puan, setiap semester kita ada mesyuarat di mana kita tengok respon daripada semua fakulti, and daripada mesyuarat tersebut kita out solution daripada previous experience. Okay, untuk makluman semua, MPU stand for Mata Pelajaran Umum, dan MPU 3312 ni dia terletak kepada U3, Perluasan Ilmu Pengetahuan di Malaysia. Dan saya tak pasti how many universities being buat untuk U3. Saya rasanya mungkin kena semua kot, sebab dia start pada 2017, tapi UMT start pada 2018. This is kita punya third year, tahun ketiga. Dan Pepal, Pusat Pendidikan Asas Lanjutan, diberi amanah untuk menyelaras khusus MPU 3312 serta melaksanakan salah satu komponen apresiasi alam dan warisan laut, iaitu survival laut ya. Ini secara pengenalan berkaitan dengan MPU ni. Okey, ni sinopsis. Okey, sinopsis ni you all semua boleh lihat pada kita punya pembelajaran. Kita dah update. Kita dah upload dan kita dalam format yang barulah, MQA punya requirement. Okay, dalam bentuk Excel. Dan saya rasa more or less sama je ni. Tidak ada sebarang perubahan. Okay, untuk CLO sama juga. Okay, tapi hari ni kita nak fokus kepada 2 dan 3. Okay, CLO 2 dan 3 berkaitan dengan citra serta berkaitan dengan konservasi, CLO 2 dan citra. Don't worry pasal berkaitan dengan slide ni, saya akan share nanti saya akan upload di e-pembelajaran. Okey, pelaksanaan aktiviti citra. So, untuk makluman, saya dapat respon masih ramai lagi di kalangan kita tidak berapa clear berkaitan dengan aktiviti citra. Tapi tak apa, at least kita cuba explain lagi apa yang kita kena buat. Okey, apakah persyarat, apakah mentor yang patut lakukan. Alright. Okey, sebelum saya start lebih dalam, saya nak maklum semua orang yang hadir ya. Saya nak maklum bahawa punca kuasa pelaksanaan ini daripada mesyuarat penyelarasan citra. So, di mana ahli dia terdiri pada Dekan Pepal, TDA Pepal, TDA Fakulti semua, Ketua Jabatan dan penolong pendaftar kanan Pepal. So, di mana kita akan bermesyuarat secara berkala, mengikut keperluan berkaitan isu-isu dengan MPU 3312. Untuk makluman semua pensyarah, semua mentor, aktiviti citra untuk kohort ini, kita mengambil kira penglibatan aktiviti secara dalam talian. Alright? Tak apa, nanti saya akan share lebih detail. Dan mesyuarat bersetuju untuk memperkasakan peranan mentor dalam meluluskan aktiviti penglibatan pelajar tanpa perlu melalui urus setia di Pepal. Maksudnya, semester yang lalu kita kena bermesyuarat dan meluluskan all those activities yang nak didaftar di bawah aktiviti citra. So, selepas keputusan mesyuarat kali ini dan semua ahli mesyuarat bersetuju bahawa kita buat di peringkat mentor. Mentor sahaja yang menentukan sama ada aktiviti tersebut layak atau tidak. Okey.
Tak apa, kita explain juga sebentar lagi. Dan aktiviti konservasi untuk kohort ini, Prof. Dr. Fazila Adibah daripada IMB akan buat secara berpusat. Maksudnya aktiviti ini akan dibuat oleh Prof. Dr. Fazila Adibah. Okay, tapi penilaian still sama. Okay, penilaian mentor yang akan menilai. So, student akan present kepada mentor. Proses sama, cuma aktiviti tersebut akan dijalankan oleh Prof. Dr. Fazila. Terima kasih Prof. Fazila. Okay. So, untuk makluman semua, kita akan bermesyuarat secara detail what ada berkaitan dengan aktiviti konservasi ini. So, kita akan menjumpa KDA juga. Kita akan berbincang dengan, kami di Bepal akan berbincang dengan pihak IMB. So, kami akan share tarikh dia bila dan lebih detail teknikal lah untuk melaksanakan program aktiviti konservasi tersebut. Okay, untuk kohort ini sahaja. Okay, kohort depan kita akan tengoklah mesyuarat akan datang macam mana. Harap-harap Dr. Fazilah masih berminat, kita go on je. Okay. Elemen citra, apakah elemen-elemen yang ada? So, elemen ni ada juga dalam kita punya silibus. Kalau lihat silibus ada, tapi saya share juga di sini. Pertama, ada rekreasi, keusahawanan, kerohanian, seni dan budaya, komunikasi, tanggungjawab sosial. Okey, berapakah elemen citra yang pelajar perlu sertai? So, kita mesyuarat bersetuju hanya 3 daripada 6 elemen sahaja pelajar perlu. So, dalam setiap aktiviti, dalam setiap elemen ini, berapakah aktiviti perlu terlibat? Okey, hanya 2 aktiviti sahaja bagi setiap elemen. Okey, perkara ini kita follow daripada guideline yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi KPT berkaitan pengendalian kuliah secara online. Kalau ikut secara KPT, dia kata 10 minit equal 1 jam kuliah. Okey, so nak ikutkan dalam konteks ini, ahli mesyuarat bersetuju bahawa setiap aktiviti bagi elemen adalah 2. So, 2 aktiviti bagi setiap elemen. So, sekiranya pelajar nak buat 4, no problem. Sekiranya pelajar buat 3, tapi tidak lengkap, satu aktiviti saja. So, bagilah markah satu aktiviti. As simple as that. Okay. Next, untuk aktiviti, sekiranya ada aktiviti yang melibatkan mass participant secara berpusat. So, sebagai contoh, kita tengok Fakulti Sains Marine, SMS. Dia ada buat aktiviti, maksud talk oleh lecturer dia orang berkaitan waste and whatever. So, kalau kita tengok konteks kat situ, mungkin kalau apa yang bersesuaian dengan elemen. Kan? Contohnya kesukarelawanan. So, kalau mentor rasa bersesuaian, so you can inform your student. Okay, these are aktiviti yang bersesuaian untuk elemen tersebut. So, saya rasa saya lihat banyak aktiviti apun secara online. Kita tengok secara Webex. So, banyak fakulti buat talk. So, saya rasa ada yang bersesuaian untuk pelajar dijadikan sebagai aktiviti citra. Okey, setelah sekiranya pensyarah-pensyarah ada juga untuk makluman, Pepal boleh bantu untuk war-warkan maklumat tersebut untuk any aktiviti yang berkaitan. Okay. And then pelajar kena pasti isi borang dan serah kepada mentor untuk mengikuti program tersebut. So, mentor akan tengok sesuai ke tidak aktiviti online yang pelajar apply. Okay. So, mentor tahu, okay, kalau kata sesuai, jalan. Tak sesuai, and then you let them cari yang lain lah. So, there are 2 ways. Ada mentor yang berpendapat minta pelajar tu sendiri cari. Ini atas pelaksanaan masing-masing, atas kebijaksanaan pembimbing siswa, mentor. How you want to do it, how you want to implement.
Sama ada nak suruh student cari sendiri ke, ataupun mentor yang nak settlekan benda ni lebih teratur, sometimes dicarikan yang bersesuaian. So, dia maklum pada pelajar. So, it's up to you how to handle it. Okay, ini carta alih pelaksanaan. Kalau kita lihat carta alih ni, okay, first, ini untuk mentor. First, mentor terima borang daripada mentee. Okay, and then kita evaluate, mentor evaluate program dan sahkan elemen yang dipilih. And then mentor maklum kepada mentee status permohonan. Kalau lulus, so dia akan terima borang JBK 002 dan semak. SLT ni maksudnya student learning time. Student learning time cukup ke tidak pelajar bagi elemen tersebut. Okay, setiap elemen minimum 2 aktiviti atau program bagi setiap elemen. So, total pelajar kena involve dalam 6 aktiviti. Okay. So, 3 elemen ada 6 aktiviti. Sekira tak lulus, patah balik. So, pelajar kena cari lain lah. Maklum balik. And then, pusat pengajian, ini in terms of permohonan. Setelah selesai semua aktiviti, pusat pengajian pelajar membuat pengesahan markah, isi markah dalam sistem seperti biasa. Okay, moderasi ni make sure buat betul-betul. Jangan ada tersilap isi markah. Tak sama nanti ada jadi isu lah kemudian hari. Okay. Isi markah dan isi markah dalam file ni untuk Excel, untuk record. Sebab apa? Sebab audit nanti untuk diaudit kan. So nanti akan dipilih lah mentor-mentor yang terpilih nanti. So it's a requirement. And then nilai pembentangan pelajar menggunakan borang JKB 003, bincang bersama mentee tarikh pembentangan dan cukup. Okay, so kalau tak cukup kena buat balik lah. Okay, bagi pelajar kita lihat kat sini, program kemukakan pada mentor sesuai atau tidak. Kalau sesuai, dia akan ikut program tersebut. And then, sorry, ada keturun kat sini. Oh, lemak silap tadi. Maksudnya di sini, okay, pelajar cukup atau tidak prosedur ni. Kalau cukup, bincang bersama mentee tarikh pembentangan, nilai pembentangan pelajar, isi markah, ICGPA dan moderasi peringkat pusat pengajian. Sorry, saya terbalik tadi. Okey, di sini pun sama kalau kita lihat. Ni untuk student. Untuk student, dia cari borang semua benda. Dia download daripada e-pembelajaran. Semua borang ada di e-pembelajaran. Dan dia lihat apakah aktiviti yang bersesuaian dengan elemen yang dipilih. Bersesuaian, dia proceed. And then dia akan buat semakan SLT terkumpul. Cukup, bincang bersama mentor, buat pembentangan. Tidak, dia buat sekali lagi. Persetujuan, tarikh bila, okey, bentang kepada mentor, and then daftar khusus MPU pada semester kedua. Pendaftaran pada semester kedua, sama seperti kohort yang lepas. Okey, pelaksanaan dia. Saya ulang balik, ini description untuk kita punya flowchart tadi. Pelajar mengenal pasti program dari talian yang tersenarai, okey. FB Pepal, Pop-up MyNemo, implementaran banyak. Sebab mana yang kami di Pepal tahu, kami akan upload di e-pembelajaran. So saya ulang sekali lagi, sekiranya ada pensyarah semua, ada program-program yang nak maklum kepada Pepal, we are happy to help. Mana-mana kita tahu, kita akan war-warkan di e-pembelajaran. Dan juga Pop-up MyNemo. Okey, pelajar ikut program. Dan urus dia membuat pengesahan. Okey, macam mana nak mengesahkan? So, mentor dia tahu apakah program yang mentee dia participate. Okey, so kalau dia involve just screenshot is fair enough. Saya rasa sudah memadai lah. Menyatakan pelajar tersebut menyertai. Ataupun kalau di peringkat UMT ni, mungkin kita boleh request attendance participant. Okey, so
untuk program-program yang secara online. Okey, contohnya kita ada program for example kita yang recently daripada Pusat Islam. Pusat Islam mungkin dia buat program boleh masuk di bawah kerohanian. So dia pelajar view video yang recorded kemudian. So dalam konteks ni kalau kata mentor bersetuju, so saya rasa tak ada masalah in terms of kehadiran untuk yang recorded version sebab mentor mesti tahulah yang dia melihat apa tu pelajar tu tersebut ikut program apa. So yang menjadi isunya untuk screenshot kalau macam event, aktiviti-aktiviti contoh secara live ni kan, nak buktikan macam mana. Selain daripada attendance ataupun dia boleh screenshot saja untuk event yang dia terlibat lah. Okay, saya ulang sekali lagi. Pelajar membuat semakan SLT terkumpul bagi setiap elemen aktiviti citra. 2 penyertaan aktiviti untuk setiap elemen citra. 1 elemen, 2 aktiviti. So, minimum memenuhi 3 elemen citra. Pelajar kena buat 3 elemen. Okay, 3 elemen. Kalau nak buat 4, 5, it's up to them. Tapi yang dikira syarat dia 3 elemen citra. Dan setiap elemen 2 aktiviti. Kenapa saya mengulang perkara ni, topik ni banyak kali sebab pengalaman kami yang lepas ada pelajar yang tidak melaksanakan citra. Okey, dia tak buat langsung citra dan dia daftar untuk survival laut sebelum PKP hari itu. Jadi kami agak terkejut lah. Kan? Ada pelajar tak buat langsung. So saya harap mentor please check pelajar-pelajar masing-masing lah, menti masing-masing. Sebab ada yang ketinggalan. Dan satu lagi saya perasan pelajar-pelajar yang hendak menukar program. Ada pelajar yang nak menukar program, kata dia tak boleh bawa semester pertama. Kan? Tapi pastikan elemen citra ni pun dia buat jugalah. Sebab kalau ditukar program, at least elemen citra dia dah boleh proceed. Sebab ada pelajar yang masalah dengan ni, dengan citra sebab ditukar program. So dia tak buat langsung citra. Jadi dia nak masuk survival laut, confirm dia akan fail lah sebab survival laut 30% sahaja. Kan? Sebab citra dan konservasi is 70%. Okay? And then pelajar hantar laporan. So, and then do the presentation part lah. And then penilaian JBK 003, borang-borang penilaian semua ada di e-pembelajaran. Untuk makluman semua, pesyarah ada di e-pembelajaran. And then mentor isi markah dalam Excel. Ini untuk safekeeping. Yalah kan, untuk buat moderasi ke apa benda ke, much easier lah. And then mentor isi markah. Okay, untuk presentation untuk presentation ni termasuk konservasi Konservasi masih lagi mentor menilai. Aktiviti sahaja dilaksanakan oleh Prof Adibah dari IMB yang akan dibuat secara berpusat. Okay, and then isi markah seperti biasa and then tamat. So, make sure moderasi ni kena semak. Make sure sebab ada juga isu-isu. Saya rasa tiap-tiap tahun kita ada isu di mana berkaitan dengan pemarkahan ni Saya rasa tiap-tiap tahun ada. So saya minta mentor semua ambil maklum lah berkaitan dengan pemarkahan pelajar ni Okay, supaya tidak ada isu di kemudian hari. So setakat ini sahaja taklimat. So saya lebih suka open kepada semua pesyarah, mentor yang ingin bertanya. So mungkin saya boleh share, saya boleh clarify sebarang kekeliruan ataupun masih lagi sama-sama berkaitan dengan khusus MPU 3312 ni. Okay, please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Kuat sikit doktor, tak dengar lah. Tak dengar? Merayu. Ini orang kuat mood ni. Orang lain dah. Ya, Dr. Nuraida. Saya ada
dua soalan. Okey. Yang pertama kata dia ada dalam pembelajaran ni. Yes. Saya ni tak ada lagi. Few lah. Subjek tu tidak ada. Kita yang mana tu doktor? Apa yang tak ada? Subjek MPU ni belum ada dalam usianya masing-masing kan. Sebab dia okey. depan kan. Okey. Untuk pendaftaran semester 2 doktor, tetapi untuk di e-pembelajaran kami dah mohon di pihak yang sepatutnya untuk membukalah supaya pelajar dan mentor boleh akses seperti semester lepas. Jadi kita boleh dapat info daripada situ lah. Ya doktor, yes. Yang kedua, mengenai aktiviti ni, kita mengambil aktiviti yang tahun semasa ke? Kalau dalam YouTube tu kan banyak kan, tengok tahun lepas ada yang mungkin berkait lah dengan elemen citra. Ini macam mana? Kita nak ambil tahun, kita guna pakai yang tahun semasa atau macam mana? Pada pandangan saya, as long as benda ini mencapai CLO dalam silibus, tidak ada isu, doktor. So kalau ada perubahan yang tahun semasa atau tahun lepas, kalau tak ada maklumat yang sama, saya rasa tak ada masalah. Mana yang student katakan dia pilih satu program tu yang dah dilaksanakan 2 tahun lepas, contohlah. Boleh diambil kira ke ataupun kena tengok kesesuaian? Kalau seperti yang dipersetujui di atas keputusan mentor, kalau mentor rasa bersesuaian dan relevan, go ahead. No problem. Faham. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bob, ada soalan di chat, Bob. Okey, join program luar boleh ke? Boleh. Program luar boleh, tak ada masalah nak join program luar. Kan? Okey, daripada Cik Mazli mentor buat aktiviti dengan menti. E-poster, water heritage kebetulan mentor ajak. Okey, aktiviti citra ni Cik Mazli. Citra ke mentor ni Okey, kalau nak buat dengan menti tidak ada masalah. Cuma jangan double claim. Contohnya maksud saya double claim, kalau kita buat mengajar subjek khusus kita dan pada masa yang sama kita buat untuk kita punya citra, itu tak boleh. Itu di-consider double claim. Tetapi kalau khusus kita mengajar khusus tersebut dan kita buat program bagi khusus kita, tetapi untuk pelajar yang tak masuk dalam khusus kita tu, kalau kita buat boleh di-consider as citra. Kalau sama dalam mentor mengajar dan kita buat, dia tidak di-consider as citra lah. Kalau pelajar yang tidak mengambil kursus tersebut, boleh dikira as citra. Okay, Bob, nak tanya. Yes. Saya tengok tadi masa saya buat tadi presentation on aktiviti konservasi yang you kata dilaksanakan secara berpusat oleh Profesor Dr. Dila. Tapi sebelum ni diberitahu mentor boleh dengan menti pilih any conservation activity macam dalam kejadian di tempat mereka ke. Diorang buat kan mereka berada di kampung masing-masing ataupun secara diorang tengok video on conservation. Dulu boleh buat macam tu, adakah sekarang kita kena follow yang secara berpusat ni? Tu nak tanyalah. Macam ni Dr. Laili kan? Dr. Laili, boleh. Kalau kata mentor nak buat sendiri program konservasi, saya rasa tak ada masalah. Sebab Prof Fazilah dia nak membantu lah. Kan? Mungkin dia dah ada plan, ada program untuk konservasi. Saya rasa tak ada masalah. Kalau mentor still nak buat juga konservasi bersama menti, pun boleh. Agak-agak gila dia nak buat that aktiviti konservasi tu dalam satu ataupun SEM tu. Nak tanya lah. Macam mana? Apa soalan ni tadi, Dr. Ali?
aktiviti konservasi itu yang dibuat secara berpusat tu, adakah akan dilaksanakan dalam SEM sekarang ataupun next SEM? Okey, secara dasarnya perancangan nak buat pada SEM sekarang ni, Dr. Laili. Yep, secara dasarnya semester ni lah. Dan kita ada mesyuarat teknikal dengan Prof. Fazila untuk detail lah berkaitan observasi tersebut. Okay, Bob, ada lagi satu soalan dekat chat tu. Dia tanya dua aktiviti bagi setiap elemen. Kalau contohnya satu aktiviti dah ada 10 jam. Perlu sertai lagi tak satu aktiviti lagi tu? Yes, dia kena ada dua aktiviti. Masih lagi Dr. Salisa, dia sekarang ni kita keperluan dua aktiviti untuk satu elemen. I think that's clear. So, saya percaya pelajar ni dia participate aktiviti bukan semata-mata untuk citra, dia pun nak knowledge juga. Kan? Tapi memang aktiviti untuk setiap elemen adalah dua. Encik Bob, boleh clarify balik tak pasal yang double claim tu? Katalah subjek wajib untuk first year dia buat aktiviti, and aktiviti tu kau nak consider for konservasi. Kau cakap ni siapa ni? Afiq, Dr. Afiq. Okey, Afif, macam ni dia akan consider sebagai double claim sekiranya contoh saya mengajar satu kursus katakanlah saya mengajar kursus keusahawanan. Okey. Okey, saya mengajar kursus keusahawanan. Lepas tu saya buat program keusahawanan secara online. Dan menti saya dalam kelas saya tu, dalam kuliah saya untuk subjek tersebut. Okey, kalau menti saya dalam subjek saya tersebut tidak dikira as citra, doktor. Tetapi kalau pelajar yang tidak mengambil kursus tersebut, dia boleh ambil as citra. Okey, faham. Ya? Clear. Okey, terima kasih. Okey. Untuk program borang ni, yes, kalau masih boleh keluar, okey, penyertaan daripada bawa borang dapat chop kalau masih lagi secara yang ada fizikal lah kan. Yes, bawa je borang. Okey, pengesahan program di luar, and yang menyatakan you participate that program di luar, saya rasa okey je, tak ada masalah. Okey, kalau untuk aktiviti di luar, sebagai contohnya kalau kita ada program di belia negara, kita ada program keusahawanan di kementerian yang berkaitan, dia ada program rollback secara online, kita boleh participate juga. Kan, di Kementerian Belia dan Sukan pun ada program-program yang untuk remaja ni, untuk sukan ke benda sesuaian ataupun kesenian oleh kementerian tertentu, ada pelajar boleh participate. Okey, Dr. Loy? Clear? Okey, saya ulang balik. Okey, untuk makluman Dr. Fatila, kita minta 6 jam. Before, 6 jam satu elemen. Tapi dengan mengambil kira keadaan semasa, okey, new norms, dengan pelajar pun tak boleh hadir. So, kita mesyuarat Jawatankuasa Citra membuat keputusan bahawa pelajar kena participate 2 aktiviti untuk satu elemen. Kalau kita ikut guideline yang diberikan oleh KPT bahawa 1 jam equal 10 minit secara online. Kan? So tetapi kalau kata dia participate berapa jam tu maksudnya dah tak terkira lah dah untuk 6 jam tersebut untuk satu elemen. Okay? So clear Dr. Fatila?
So maknanya dia boleh ambil 6 aktiviti, that's it, right? Regardless to the Okay. hours. Okay, regardless hours. 6 activities. 2 aktiviti untuk satu elemen. So minimum 3 elemen tu still diguna pakai lah. Dia tak boleh lah ambil satu aktiviti daripada satu elemen. Kan? Yes, that's right. 3 elemen dan satu Wajib. elemen 2 aktiviti. Okay, so 3 elemen tu still wajib lah. Bukannya boleh pilih satu elemen, satu je. Maknanya 6 aktiviti from 6 elemen tu tak boleh lah kan? Tak boleh. Okay. Sebab tapi doktor, kalau pelajar nak buat ekstra, fine. Alright, okay. Tapi untuk tujuan kita punya keperluan silibus macam tu. 3 elemen minimum. 3 elemen regardless to hours. Okay. 2 aktiviti je. 2 aktiviti Yep. on each element regardless lah dia punya hours, contact hours tu. Okay. Thank you. Okay, my pleasure. Cik Bob nak tanya sikit. Okay. Kalau macam sesi-sesi sebelum ni, program-program banyak diwar-warkan dalam e-learn kan? Yes. Jadi kalau macam sekarang ni, since pelajar cari sendiri ataupun mentor yang tolong kan, tapi masih ada lagi tak war-war di Oceania, katakanlah Pusat Islam buat apa-apa program online ke, ada tak dia akan diwar-warkan? Ya doktor, kita tawarkan Macam last year lah maknanya. macam last year, segala inputs yang kami dapat, kami akan upload di e-pembelajaran. So kita akan share tu. Okey. Kalau katalah kelab macam kelab kami nak buat program pun kami boleh mohon untuk maklumkan jugalah kan? Yes. Boleh doktor. We are happy to help. Contohnya, kita ada program daripada, saya dapat maklumat daripada UPM. So saya pun share juga usahawanan daripada sana. So CEC pun dah start berkongsi dengan kita. Dr. Rizwadi daripada Pusat Islam pun start berkongsi dengan kita. Any fakulti yang ada aktiviti Webex, saya rasa banyak fakulti ada seminar. So mana yang bersesuaian boleh maklum pada kami dan kita akan masukkan mana elemen yang bersesuaian. Ya, boleh. Okey, terima kasih. Sama. Okey, ada apa-apa lagi soalan daripada semua mentor? Satu lagi. Boleh. Okey, saya lecturer baru. So pembelajaran tu daripada SEM lepas saya memang tak dapat lagi. Saya tak boleh nak enroll pun in MPU 3312. So siapa saya nak contact untuk make this available untuk saya dekat e-pembelajaran? Okey, saya rasa doktor kena contact dengan e-pembelajaran lah kot. Okey. Macam ni, yep. nak mudah, doktor contact kami di depan, mungkin email pada saya. Okey, bagi details lah. Dan you punya mentee. Mentee doktor dapat access tak? Mentee dah dapat dah, list nama-nama semua dah ada. Dah ada? Dah ada. Tapi Just untuk makluman, kita dah hantar untuk permohonan untuk akses kepada MPU 3312 di e-pembelajaran. Nanti saya semak balik. Tapi doktor email kat saya dulu just in case terlepas pandang. Sebab kita dah buat dah untuk semua lecturer dan mentor dan mentee semua kita dah buat. Sebab kursus ini didaftarkan pada semester kedua. Kan? So sebenarnya tu yang isu dia. Tapi tak apa, kita dah buat seperti semester yang lepas. Sepatutnya kalau semester lepas doktor tak boleh access, maklum kat kami. Kami pun boleh. Sebab semester lepas saya tak ada mentee. Semester ni baru ada mentee. Oh ya ke? Saya ingat semester lepas. Since semester lepas. Tak. Saya rasa insyaAllah semester ni should be no problem. Kita dah look into it. Okay, boleh. Thank you. Okay. Right. Dr. Syah, yes. Dalam proses sebab kita dah dapat kelulusan daripada unit pembelajaran.
Berkaitan kita dah bagi semua nama dan menti juga pada pelajar, nama senarai nama pelajar dan senarai nama mentor. Dr. Yi, satu elemen, dua aktiviti. Regardless how long dia punya konteks hours tu. Kena ada dua aktiviti. Even though satu aktiviti tu 6 jam, pagi, tengah hari sampai petang, still kita nak dua aktiviti. Okay, please lagi soalan? Okay, untuk pelajar antarabangsa, kita dah siapkan flowchart dalam bahasa Inggeris. I think should be no problem. Kita akan upload juga di e-pembelajaran. Bob, survival laut macam mana Bob? Next sem tu jadi ke? So kita assume ada lah next semester. Okay, so far kita assume ada. Tetapi di PEPA kita telah merancang apakah solution yang kita nak buat lah nanti dan kita akan bentangkan lah kemudian. So far memang kita akan buat untuk menggantikan aktiviti tersebut. Tapi kita tengok keputusan mesyuarat macam mana. Okay, untuk segala form dengan rubrik ni nanti Bob akan share lah kan dekat e-learn. Apa dia? Rubrik, semua borang-borang ni nanti akan share lah kan? Borang maksudnya rubrik untuk penilaian pelajar, dia ada dalam borang tersebut dekat bahagian bawah tu. So, 1 hingga 5 markah apa dia. Okey, 6 hingga 10 apa dia. Dah ada dekat borang tersebut. Dalam rubrik tersebut. Okey, Dr. Iliani, of course, you dah ada certification, memang itu proof dia lah untuk participate. Personal consultation untuk pensyarah ada tak pasal perkara ini? Personal consultation macam mana dia? Pada pandangan saya, mentor kena pastikan student ni dia cukup SLT, student learning SLT untuk silibus tersebut. Tapi untuk cohort ini, mentor kena pastikan pelajar cukup activities untuk setiap elemen. Okay? Dan ada documentation yang menyatakan dia participate. Okay, kalau kata yang recorded tak apa, mentor mesti tahu okey-kah YouTube mana yang dia lihat. Okay. Tetapi kalau untuk communication, kalau teknik communication ke whatsoever mungkin okey, tapi kalau dia participate satu program dan that program is not communication, dia mentor kena tengok yang persesuaian lah. Bob, saya Fatin daripada FSSM. Nak tanya berkenaan dengan pembentangan pelajar nanti. Saya faham pembentangan akan dibuat di semasa, betul? Yes. Okey, jadi ada tak borang yang macam kita boleh tick apakah benda yang pelajar perlu bentangkan supaya semua selari, atau pelajar akan diberi ke borang tersebut macam yang sudah-sudah atau kita ada perubahan sikit kali ni? Untuk evaluation sama je doktor. It's just the same untuk previous semester. Yang berubah aktiviti je. Aktiviti macam yang lepas kita kena melalui mesyuarat untuk meluluskan semua benda. Okay, but kali ni kita just let mentor decide. Okay, mentor lebih tahu program apa yang pelajar mohon. So mentor should know apakah perkara-perkara yang untuk dinilai lah, program apa yang dia pergi tu. Kalau kata mentor nak selaraskan bersama menti dia, should be no problem. Terima kasih. Borang semua sama previous semester. Okey, selain daripada dengan PEPAL,
setiap pensyarah boleh, you can go and ask your TDA. They should know because they are in the meeting. Diorang pun tanya pun macam-macam, boleh tahan juga soalan-soalan TDA ni. Tapi alhamdulillah they all understand clearly about perkara-perkara inilah. Dr. Sani, I think you can discuss with your TDA. I think should be no problem. Okay, pelajar tahun 1. Pelajar tahun 1, pada kita dah bagi maklum, kita bagi taklimat pada yang awal. Tapi untuk yang terkini ni, saya suggest biar mentor lah sendiri discuss with mentee. Sebab saya rasa ikut draft tu sama je. Okay, proses berbeza di mana untuk kohort ini, mentor yang menentukan sama ada aktiviti tersebut sesuai atau tidak. So kita bagi kepada mentor yang meluluskan instead of mesyuarat jawatankuasa citra ni. Sebab kita faham proses in terms of time, kan, masa takes time lah juga untuk panggil semua TDA dan untuk bermesyuarat, kan. Contoh pelaksanaan. Okey, let's say contoh pelaksanaan. Okey, katalah fakulti FSSM ada buat program talk pasal waste and saya tak ingat lah apa benda. So pelajar attend. Pelajar before he or she attend the program, pelajar kena minta kelulusan daripada mentor. So setelah mentor luluskan, bersetuju, pelajar akan pergilah program tersebut. So, mentor dah ambil maklum apakah aktiviti yang pelajar tersebut ada. So, after that, pelajar nanti akan buat presentation regarding aktiviti-aktiviti yang dia pergilah. Sama seperti semester yang lalu. Ya, Dr. Puah boleh refer balik kepada yes. So kalau kita tengok pada flowchart, okay, Dr. Puah, so from pelajar dah masuk isi borang sesuai dah diluluskan oleh mentor and then diikut program. Ikut program dan isi borang JBK 002. Yes. Okey, untuk aktiviti ni, Doktor, so borang-borang yang ada ni lah merupakan rekod atau bukti untuk pelajar. So, untuk memudahkan, mungkin borang yang dah pelajar isi ni, dia boleh scan dan di-email kepada mentor. At least dua-dua ada borang. Sebab ada kes, pelajar simpan borang dan borang tu hilang. So, dia tak ada proof untuk diri dia. So, at least kalau dia ambil gambar, dia scan, dia email ke, tak pun atas kebijaksanaan mentor, you nak buat macam mana, you share Google Drive ke, so pelajar any form, kata JKB 002, you can boleh put there, you can do it whatever you want. Sebab kita tak nak dia hari bila kita nak tengok check file ke, bila auditor tanya ke, kan, at least kita dah ada record everything. Takut TDA nak check ke nanti, kan. Tindakan mentor, please refer balik pada carta alih. Tengok kat carta alih tu. Tindakan untuk mentor. Yes, Dr. Chong, betul. Okey, ada lagi soalan-soalan lain, ya? Encik Bob. Yes. Ni Dr. Hafiz daripada FSSM. Okey. Kalau misalnya
dia involve dengan aktiviti badan kebudayaan ataupun macam Chinese group, Indian group macam tu kan. Yes, term semua lah. Macam tu dia tak diorganize bawah school for example ataupun bawah fakulti, tapi diorganize oleh kelab tu sendiri. Itu boleh dikira sebagai citra juga? Boleh. Kalau aktiviti kelab, kita terima. Sebab untuk maklumat doktor, memang ada pun. Semester lepas macam kelab Persatuan Pelajar Cina, kita ada kelab term, dia buat aktiviti. Then boleh dikira. Cuma, dan kalau kata contoh, mentor lihat sesuai, okay on. Kita just endorse yang benda tu sesuai untuk MPU. Yes, and then pelajar terlibat, and then after that they can do the presentation. Dia akan present kepada mentor. Okay. Tidak ada masalah untuk tu. Faham? Okay, thank you. Bob, kalau e-sport boleh je kan untuk elemen sukan? Boleh. Alright. Okay, saya ada, kat mana nak ambil borang? So I would like to reiterate back. Borang-borang semua ada di e-pembelajaran. Okay, dan semua mentor dan mentee akan dapat akses untuk e-pembelajaran MPU 3312 semester ini. Betul Dr. Chong? Ya, memang pelajar kena mendapat kelulusan daripada mentor sama ada sesuai atau tidak aktiviti tersebut sebelum pelajar participate. Ya Dr. Ho, yes. Untuk kerohanian 10 jam ke 18 jam ke dikira satu je aktiviti. So ingat requirement 2 aktiviti untuk satu program. So ada juga mentor tanya kalau pelajar bermasalah. Kalau pelajar bermasalah, maksudnya yelah takkanlah kita, you kena ada communication lah dengan pelajar kan, mentee masing-masing. Sebab at least kalau kita boleh email, macam pelajar tak hadir ke kuliah kan, pelajar tak hadir ke kuliah. So apa what we do? Kita akan buat email, kita akan buat follow up, check attendance, semua benda. Semua communication tu ada. So bila ada communication memang bukan mentor lah bermasalah. Contohnya. Kan? Okay. Lagi sebarang soalan? So kalau tak ada soalan, saya pass balik kepada host dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua mentor kerana spend time untuk mendengar dan terima kasih kepada soalan yang diberikan. So saya harap sekiranya ada sebarang permasalahan, isu, so boleh refer kepada TDA masing-masing untuk clear apa benda yang kita vague ni. Okay, so setiap TDA they are well versed berkaitan dengan citra. I think should be no problem. So terima kasih Dr. Selesa, terima kasih FTTKI dan terima kasih semua mentor untuk yang hadiri pada kita pada hari ini. Thanks so much. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, terima kasih Bob. Dan terima kasih juga kepada semua. If ada apa-apa, bolehlah refer kepada TDA dan penyelaras mentor-mentee di setiap fakulti rasanya ada. Alright, terima kasih Bob. Terima kasih semua. Bye. Thanks.